ada, kemudian Cikgu Nafisha. Cikgu Masyitah lah kan? Cikgu Masyitah kan saya panggil. Ya. Asma Syita. Asma Syitah. Apa ni, minta maaf lah sebab saya guna Webex sebab ada Prof ada tanya nak pakai face to face atau nak pakai Webex. Macam sebelum ni macam yang kawan-kawan yang lain mereka buat face to face ke? Ya, Puan Aida buat face to face. Oh, ada Dengan Prof Fauzan. Prof? Prof apa? Prof Fauzan. Oh, mereka buat face to face lah. Fauzan. Dr. Fauzan. Mereka buat face to face lah. Ya, dia pemain tadika. Lepas tu kita, kalau buat face to face tu ada ni lah, maksud kita duduk dalam satu kelas lah kot kan? Ya, dalam kat jabat. Oh, okey. Tak apalah. Saya apa ni, tak apa kot ke depan tak mungkin kalau, tapi cikgu-cikgu rasa macam mana kalau face to face lebih ni ke? Face to face lebih sesuai, lebih orang kata lebih bermakna berbanding dengan Webex. Kalau buat face to face ke Webex ke? Ke okey je? Rasa face to face pun nak. Oh, face to face no. Tak apa. Nanti kita cuba fikirkan macam mana kalau dapat pergi dekat tadika lah kan. Sebab tadi saya ada benda lain tu yang duk ingat nak buat face to face. Takut lari tak dah nak pergi lah. Waktu sepatutnya kan. Tak apalah, nanti ke depan kita tengok macam mana dulu nah. Tapi untuk kali yang satu lagi saya rasa saya dapat tarikh 20 Jun minggu depan juga. Mungkin kita pakai Webex lagi lah kot noh. Nanti mungkin bulan-bulan seterusnya lah kita fikirkan macam mana kalau nak buat face to face. InsyaAllah. Okey, kita boleh start lah kot noh. Ya, boleh. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera lah kepada semua cikgu-cikgu yang hadir untuk sesi sesi petang ni. Dan saya tengok kat sini ada Cikgu Ina, Cikgu Nafisha, Cikgu Fariza, Cikgu Dalila dan Cikgu Asma Syitah lah. Okey, terima kasih. Sebelum kita mulakan sesi kita petang ni, kita buka dulu dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okey. Okey, lamalah juga kita tak berjumpa. Saya rasa last bulan Februari kot. Ataupun Januari dulu ni. Lepas tu ni kita jumpa pula dalam bulan Jun ni. Agak lama lah dia punya skip dia tu. Apa ni, so Alhamdulillah masih lagi diberi peluang lah untuk bersama dengan cikgu-cikgu di sinilah insyaAllah. Okey, untuk yang saya punya slot ni masih lagi topik yang sebelum ni. Kalau saya boleh share nah, yang sebelum ni ya. Saya boleh share balik sebab sajalah refresh balik yang sebelum ni. Dia kesinambungan lah dengan apa yang kita nak buat hari ni lah ya. Uh, oops. Okay. Saya buka yang sebelum ni supaya kita bagi teringat balik lah kan. Okey, yang ni saya buat bentuk dalam dalam present ni.
Okey, nampak kan yang ni, dia nampak image yang besar ke dia nampak macam masih dalam bentuk editing? Image yang besar dah ke? Yang ni gambar ni? Okey, tak apa. So yang ni yang dululah pada 24 Januari, tajuk kita ni berkaitan dengan Little Qalbun Faqih yang mana kita nak cuba didik anak-anak didik kita tu supaya dia ada qalbu ni maksud dia hatilah, hati yang faqih. Hati yang faqih ni hati yang sangat-sangat memahami. Yang ni yang kita letakkan nama dia Little Qalbun Faqih modul lah, macam modul lah. So apa yang boleh kita buat kepada pelajar-pelajar kita supaya dia dapat ataupun anak-anak kita supaya dia dapat qalbun faqih ni. So saya refresh balik yang sebelum ni sepintas lalu nah. Okey, sebab apa kita letak qalbun faqih ni? Sebab Allah sebut di dalam Al-Quran tempat untuk berfikir itu dan tempat untuk memahami itu pada qalb, pada hati. Kan. Lepas tu jadi maksudnya kalau kita nak memahami dengan cara yang mendalam seperti mana yang dianjurkan oleh Islam, maka berfikir kita tu tempat berfikir dan tempat memahami itu pada qalbu. Kan walaupun kita kata apa ni otak ni pun dia ada serum-serum yang proses untuk ingat dan sebagainya, tapi dalam Quran tak, dia ada kaitan di antara qalb dengan rangsangan otak, tapi di tempat untuk kita faham sebetul-betul faham, bukan saja faham untuk faham dari segi faham lah kan, tapi faham mengikut perspektif Islam ni, dia tempat dia tu kita kena guna hati. Macam tu juga kalau iman pun kan, iman tu apa? Iman tu adalah percaya di hati. Kita percaya tasdik. Kita percaya dengan hati kita, kemudian kita sebut dengan lisan, kemudian kita beramal dengan anggota badan kita. So perkataan beriman tu, kita beriman kepada Allah tu maksudnya dia ada kaitan dia dengan hati. Sebab hati adalah tempat untuk kita percaya. Kepercayaan tu kadang-kadang kita kadang-kadang tak letak dekat otak, tapi dia letak pada qalbu, pada hati tu. Kita nak percaya tu adalah pada qalbu. Jadi di situlah dia lagi mendalam kalau kita menggunakan qalbu untuk memahami. Jadi kita nak bentuk anak-anak kita ni supaya dia guna qalbu dia tu function. Gadget qalbu dia tu, alah ni kan duk sebut gadget. So kita guna qalbu dia tu, function pada qalbu hati dia tu untuk dia faham. So dia ada lain lah, bukan saja faham setakat permukaan saja, tapi dia faham sampai sefaham-fahamnya. Sebab Allah sebut tempat untuk berfikir dan memahami tu pada hati, pada qalb. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha. Maksudnya tidakkah kamu melihat, kamu berjalan di atas muka bumi ni, kamu tak tengok dengan akal yang qalbu itu. Kamu tak tengok dengan menggunakan qalbu kamu untuk memahami apa yang kamu terokai alam ini. Macam tu kenapa Allah kata tak guna kepada qalbu itu. Kemudian tapi ada juga hadis yang ni saya cepatkanlah sebab yang ni kita dah tengok dah sepintas lalu, untuk nak refresh dia balik yang apa yang kita dah pernah sebut dululah pada 24 Januari hari tu ni. Ya, sebab selain daripada ayat Quran Allah sebut qalbu tu untuk memahami, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebut qalbu tu adalah seketul daging. Ala wahyal qalb, iaitu seketul daging yang mana bila daging itu baik, maka akan baiklah seluruh jasadnya, dan apabila daging itu jahat, maka akan tak eloklah seluruh jasadnya. Maka bila ditanya apakah ia, Rasulullah menyebut ala wahya qalb, itu adalah daging, maksudnya hati.
Tapi bila dekat sini daging ni dia nampak macam zahir, benda-benda fizikal lah kan. So maksudnya di sini qalbu tu boleh kita letak pada dua makna. Yang pertama makna yang bersifat spiritual, kerohanian ataupun ketuhanan di situ. Satu lagi qalbu itu juga bermaksud organ heart, iaitu jantung. So maksud dia di sini dekat jantung tu ada function dia untuk memahami. Kalau kita kata, oh maksud dia kalau di sini kalau hati tu bersih, seluruh anggota badan dia akan jadi bersih, akan jadi buat baik. Yang tu adalah hati. Jadi hati ni sangatlah orang kata sangat signifikan lah pada kita, anggota yang perlu dijaga. Selain daripada kita jaga muka nak bagi cantik kan, kita jaga rambut kita jaga badan kita jaga anggota badan kita, tapi Allah kata kita kena juga jaga hati kita um, supaya bersih. Tapi dia lain sikit. Benda yang bersifat dalaman ni dia nak jaga dia bukannya kita menggunakan fizikal, tapi fizikal dengan fizikal. Jasad macam kita nak jaga muka kita ambil benda fizikal untuk jaga muka kita kan. Tapi kalau hati ni kita kena jaga hati kita tu adalah kita kena jaga dia tu dengan perkara yang bersifat rohani untuk jaga hati kita tu. So sebab dia nak faham kalau jadi anak-anak yang kita nak didik ni, kita nak bagi dia guna hati dia untuk dia faham. Sebelum dia nak faham tu, dia kena jaga dulu hati dia tu. Maksud dia kena bersihkan hati dia, kena sentiasa. Tapi anak-anak ni tak ada dosa apa kan. Jadi memang hati dia tu, dia punya qalbu dia tu memang bersih dah. Daripada sifat-sifat ataupun perkara-perkara yang mazmumah. Mazmumah ni benda yang keji lah, macam kita kata benda-benda yang keji seperti marah, lepas tu cemburu, dendam, semua-semua tu iri hati, riak, takjub, suka menunjuk, semua. Lepas tu pentingkan diri, semua tu dia bermula daripada hati kita. Tapi anak-anak yang kecil-kecil ni yang kita duk didik ni, yang tu dia tak ada lagi. Walaupun persekitaran kadang kita tengok macam budak ni lah kenapa buat macam ni kan, kenapa ni, dia sebenarnya pada hakikatnya, pada fitrahnya dia tu masih bersih lagi. Cuma persekitaran tu yang telah menyebabkan diri dia tu kita kata terikut-ikut dengan persekitaran, tapi qalbu dia tu masih lagi bersih. Dia tak ada lagi perkara-perkara kita kata dosa yang lekat pada qalbu itu, pada hati itu. Dia tak ada lagi lah sebab dia tak balik lagi kan. So bagi anak-anak yang kecil yang kita didik ni lah, ya, insya-Allah. Kemudian tapi persekitaran lah sebenarnya yang membantu, sebab kita tak boleh nak nafikan sebab Rasulullah pun sebut anak-anak ni umpama kain putih. Bila kain putih ni dia sangat putih lah. Putih kan. Bila kita letak benda sikit pun warna hitam, dia akan nampak benda tu. Walaupun nature dia tu adalah bersih, tapi disebabkan benda-benda persekitaran tu, jadi nampak juga kat dia tu adalah benda hitam tersebut kan. Tapi sebenar hakikat dia, realitinya, dia tu adalah masih bersih, masih suci daripada dosa sebab dia tak ada dosa lagi. Okay. Okey, dia bercakap tentang qalbu lah, ya. So kita okey itu okey. So jadi modul yang nak dibawa ni adalah kita nak bagi, bila kita sebut apa-apa tentang pelajaran kita yang kita ajar kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita tu. So bila nak guna elemen qalbun faqih ni, nak bagi dapat elemen qalbun faqih ni, dia kena ada lah perkara ni. Bila kita sebut tentang buah, so kena ada kaitan dia dengan akidah, siapa yang bagi jadi buah ni, kenapa buah ni warna merah, kenapa lah ni musim durian, kenapa buah ni dia ada duri, macam mana dia jadi sendiri ke, ada orang buat ke, macam mana.
manusia akan buat dia. So there is elemen akidah lah yang terkait dengan kita nak bentuk kita nak bentuk diri dia tu dia faham tentang buah durian pun tentang kaitkan dengan akidah. Ya. Lepas tu dan juga kena kaitkan juga dengan ilmu akhirat. Kalau qalbun faqih ni anak-anak kita nak didik ada elemen qalbun faqih ni masa sesi pembelajaran dia tu kena kaitkan juga dengan elemen akhirat. Kita makan buah, buah ni sedap, kita rasa sedap. So nanti ni dekat akhirat ada tak buah-buah macam ni? Ada. Of course ada. Lebih pada tu pun ada. Lebih pada buah durian yang lagi sedap daripada apa yang asal ni dekat dalam syurga nanti ada. So memang kena kaitkan, kena ada kita kata perkaitan perkara yang nampak di dunia ni, contoh yang sekarang kita nak bagi ni tentang buah durian. So kaitkan dengan ilmu akhirat tu, maksudnya kita boleh kait dalam syurga nanti pun ada buah durian. Kalau adik suka buah durian, maksud dia nanti nak makan lagi sepanjang masa nanti dekat dalam syurga ni. So kena buat baiklah, kena jadi hamba Allah yang baik dan sebagainya supaya kita dapat masuk syurga, kita boleh makan durian lagi. Macam itulah ya. So that is qalbun faqih lah. Kita nak cuba bagi dia faham. Oh, bukan saja durian macam tu saja. Nampak ada duri, ada bau, ada sedap apa. Tapi ada kaitan dia dengan akhirat. Ada kaitan dia dengan pencipta buah durian tersebut. Kan? Lepas tu mengetahui penyakit hati ni maksud dia kalau cakap tentang buah ni. Okey, yang ni elemen yang lagi dia agak complicated sebab saya rasa saya dah murnikan sikit untuk kanak-kanak sebab yang ni little punya kan untuk kanak-kanak. So yang ni asalnya kalau yang ni dia lebih complicated lah berkaitan dengan ilmu apa-apa yang lebih besar, tapi bila kita kaitkan dengan kanak-kanak ni kita boleh rumuskan kepada perkara ni. 1 2 3 5 benda ni. Iaitu kalau tentang durian tu Allah yang ciptakan durian ni ada duri, kita tak boleh buat duri. Macam mana tiba-tiba dia boleh keluarkan duri, asalnya pokok dia tu tak ada pun duri. Betapa bijaksananya Allah di situ. Okey, lepas tu dekat akhirat nanti pun boleh makan durian. Apa hukum makan durian? Ni kena semak lah sikit kan. Haruslah. Harus kita boleh makan durian. Hikmah dia, kita rasa nikmat Allah ni sangat banyak. Salah satu nikmat ialah kita merasai buah-buahan. Di samping kita ajak dia tentang buah, tentang elemen buah ni, tapi memang ada perkaitan dia dengan ketuhanan lah. So adab-adab ketika makan dan sebagainya boleh kait-kaitkan lah. Jadi di situ dia dapatlah qalbun faqih. Dia bukannya faham saja buah tu macam mana, tapi dalam masa sama dia kenal Allah, dia kenal hari akhirat nanti, dia kenal apa ni ilmu yang ada pada perkara tersebut kan. So yang ni je sebenarnya, yang ni yang kita dah buat dulu dan kita dah bagi contoh dulu sebelum ni. Saya bagi contoh apa? Yang ni. Saya bagi contoh surah Fatihah. Surah Fatihah pun kita apa yang ada dalam surah Fatihah tu kan, kalau kita nak guna ikut surah. So bagaimana kita nak guna silibus tu, maksudnya kita guna ikut surah. So daripada surah tu apa yang kita boleh keluarkan dulu, yang ni daripada surah Al-Fatihah. Kemudian solat. Bila kita keluarkan apa yang ada dalam surah Fatihah tu, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas sirat. Yang ni kenapa tentang solat 5 waktu. Ni sana. Ni dah masuk tang mana dah ni? Surah Fatihah. Okey.
Ni surah Fatihah. Allah menciptakan alam Ar-Rahmanur Rahim, minta izin dengan meminta dengan Allah, ikut jalan yang lurus, iaitu ikut Rasulullah. Yang ni kita dah bincang dah itu kan. Tak apa. Yang ni saya buka sepintas lalu lah. Ni kita dah semak dah. Cuma hari ni, okey, hari ni nak apa dia kesinambungan daripada qalbun faqih tu juga, elemen-elemen qalbun faqih tu, iaitu yang 5 ni, yang kita kata 5 ni. Apa kalau cikgu-cikgu nak slide ni, saya boleh bagi je. Nanti kalau kot nak guna dalam kelas kan, boleh je guna dia punya YouTube yang ada tu. Okey, kita akan pakai 5 elemen ni untuk kita hurai perkara-perkara surah-surah seterusnya. Macam tu nah. Okey, so untuk hari ni, sekejap saya stop. Okay. Untuk hari ni punya, yang tu yang sebelum ni. Tak nak? Okey. Present. Okey, boleh ke? Boleh ikut ke? Boleh. Boleh. Okey. So untuk hari ni, sekejap lagi saya, oleh kerana kita naklah two ways communication kan. Sebab Webex tu kita boleh juga buat dua hala, komunikasi dua hala. Nanti kita minta lah cikgu-cikgu pula cakap. Okey. Saya buka untuk hari ni punya present, right? Okey. Okey, yang ni. So dia dia kena klik present. So dia akan jadi besar. Okey. Okey, hari ni 15 Jun. Okey. Semut. Juga ada kat sini semut. Alright. So hari ni 15 Jun. So sama, saya memang bubuh juga nak kata kita nak guna qalbun faqih kan. Kita nak guna elemen qalbun faqih untuk kita bentuk anak-anak kita ni supaya dia guna. Dia sebelum dia guna, kita dululah kena guna kan, untuk pastikan kita memiliki qalbun faqih. Dan sebenarnya the proses, kita tak tengok result nah. Kita kalau dalam Islam, dia melihat kepada proses bagaimana kita sebagai hamba Allah ni berusaha untuk nak capai satu yang bagus itu. Nak capai sesuatu perkara lah yang diminta oleh Allah kan. Jadi kita berusaha untuk nak capai perkara tersebut. Yang tu sepanjang proses tu akan diberi pahala. Jadi kita tak bukannya Islam ni kata tak tengok kepada result, kepada hasilannya, tapi daripada proses itu pun dah dapat pahala. Apatah lagi lah kalau resultnya dapat seperti mana yang nak. Kan, proses untuk kita nak dapat qalbun faqih tu pun kita dah dapat pahala. Jadi kalau betul-betul kita memiliki qalbun faqih tu pun, itu kemuncaknya lah. Maksudnya itu satu nikmat yang alhamdulillah lah kan. Islam ni memang lain lah daripada yang konvensional. Sebab konvensional dia selalu keadaannya dia akan tengok result. Result ni tu jadi apa? Yang penting result. Yang penting result mesti dapat macam ni. Tapi Islam dia bukanlah kata tak tengok result tu, tapi dia tengok start daripada proses, intention itu. Dia punya niat tu pun dah dapat pahala. Kan kalau macam ni kan, maksudnya kita kalau macam kita didik anak-anak kita tu ataupun anak-anak didik kita tu, walaupun kita nak dia jadi macam ni, tapi dah bertahun dah tak seperti mana yang diimpikan, tak jadi pun. Bukan maksudnya Islam dia tak tengok result tu.
Tapi yes, of course, kita mestilah nak kan result seperti mana yang kita impikan. Tapi proses mendidik itu yang mana tidak berputus asa dengan mendidik kepada anak-anak ni, memang sepanjang proses tu akan diberi pahala. Sebab itu Islam dia bermula dengan niat. Dan kalau niat kita macam mana, jadi niat tu pun dah dapat pahala. Niat je dapat pahala. Kalau tak niat tak dapat apa lah. Kan kalau kita dah niat tu dapat dah lah pahala. Yang konvensional punya, yang orang lain punya, maksud dia yang daripada perspektif lain tak dapat pahala. Kalau kita nak tengok KPI kan, Key Performance Indicator. Apakah KPI tahunan kita semua sebagai pekerja kan? Of course dia akan tengok result. Kalau dalam KPI tu kalau lecturer berapa, publication berapa, terbit tak? Dia akan tengok okey publication ada 5. Okey 5. Tapi tunggang langgang, cerita tunggang langgang nak siapkan publication tu tak ada makna bagimu. Tidak dikira. Yang penting result sahaja. Tapi dalam Islam bukan macam tu. Kita dah start daripada tunggang langgang, daripada intention kita kenapa kita nak buat publication. Ni cakap pasal lecturer lah kan. Lecturer kan kena menulis kan. So nak dapat idea, nak tulis, nak perah otak, waktu mana apa semua nak keluar. Kadang-kadang sebaris je. Itu memang aduh. Tapi benda tu tak ditengok pun. Kita nak result saja apa jadi. Kan. Tak samalah macam dalam Islam, dia akan tengok daripada mula. Kalau dapat seperti mana yang diimpikan, alhamdulillah. Kalau tak dapat, kita dah dapat dah peringkat mula. Peringkat mula tu dah dapat. Hebatlah. Islam ni dia lagi pemurah, lagi yang kata lagi uh, lagi pemurah lah dia maksudnya kan. Dan sepatutnya kita ni dah ditakdirkan, alhamdulillah ditakdirkan sebagai orang Islam, memang tak akan, kalau kita pegang dengan perkara ni, dia tak putus asa. Oh tak dapat tak apa cuba lagi. Oh tak dapat tak apa cuba lagi. Oh tak dapat tak apa cuba lagi. Of course kita akan rasa sedih kan. Kita akan rasa sedih apa yang kita nak tu tak dapat. Tapi dia sebab tu Islam, sebab tu kita kena selalu baca Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Minal hammi wal hazan, daripada sikap daripada sedih, daripada sedih kan, daripada malas dan sedih. Duka cita dan sedih. Allah minta kita kena minta dengan Allah supaya Allah hindarkan kita daripada duka cita dan sedih ni. Sebab duka cita dan sedih ni cerita syaitan. Cerita syaitan. Dia cerita dia bukannya kita tak boleh berduka cita sedih, tapi berduka cita sedih sehingga lupa kata rahmat Allah tu lagi besar. Yang tu yang tak boleh sama sekali. So okey, nak balik pada cerita tadi ni. Okey, qalbun faqih itulah. Walaupun kita nak didik anak-anak, didik kita tu supaya dia ada qalbun faqih, kita kena mula dulu sebab tapi kita mula dulu pun, of course kita kena ada intention untuk ada qalbun faqih tu, dan automatically walaupun kita tak ada, tapi kita didik juga anak-anak, kok dia ada pada kita kan. Tapi maksudnya the process itu yang dinilai dalam Islam untuk dapat qalbun faqih tu. Okey, qalbun faqih ni dia memahami tempat berfikir dia tu pada qalbu. Alright. So hari ni saya tak berjalan pula dah. Okey. Okey, ni yang tadilah. Ni yang ni. Okey, yang ni. Okey, hari ni yang ni nak cerita ni. Nak cerita pasal gajah. Okey, sebelum saya nak cerita pasal gajah ni, saya nak tanyalah cikgu-cikgu ni ada tak pengalaman dengan gajah? Ada tak? Sebab siapa? Kak Zu? Pengalaman dengan gajah ke, ataupun tahu tentang gajah ke, ataupun apa-apa sajalah, pernah ikutlah apa-apa saja cerita tentang makhluk Allah ni gajah. Ni makhluk Allah juga gajah ni. Kah. Okay, ada siapa-siapa pun tak apa. Kau nak share.
cerita tentang gajah. Tadi siapa ni? Cikgu Asma? Cikgu Asma Syita? Tengok kat Zoo je. Tengok kat Zoo je. Tengok dekat Zoo. Ingatkah ada nama Kak Zoo kat sini? Dak aku ada siapa-siapa pernah ada cerita dah. Cikgu Ina aku ada cerita dak pengalaman dengan gajah ke. Tengok Kak semua pernah pi lah zoo, masa tengok kat zoo je lah. Ni Cikgu Ina? Pengalaman tu tak ada lah, tapi selalunya dia tengok dekat zoo, pergi zoo, tengok kat zoo, lepas tu tengok dalam TV lah dokumentari tentang gajah tu, lepas tu anak-anak pun suka lah dengar lagu-lagu gajah ni. Kata pengalaman dengan gajah tu sendiri tak ada lah. Kot lah dekat tepi jalan, kot nak kat highway ke kan, dekat nak balik ke sebelah Kelantan kan. Kalau kot-kot lah siapa yang selalu ada laluan kat situ ke waktu berjalan. Ni Cikgu Zarina. Ya Cikgu. Apa dia? Apa dia Cikgu? Tak dengar lah tak saat ni. Semua orang Kedah tu tak ada balik kot sana. Ni Cikgu Fariza, Nafisha, Cikgu Nafisha, Cikgu Dalila. Kok ada kok nak share ke pasal gajah, ambil pun gajah no, jauh sangat kok ambil apa dia haiwan yang dekat dengan kita kan. Tapi orang yang sebelah-belah apa Pantai Timur kan kita nak balik kok Baling apa tu kan. Nak masuk kok tu kawan-kawan saya ada nak balik Kelantan Terengganu kadang-kadang terserempak dengan depa. Gajah ni kan. Sebab kita nak tengok Kolbun Fakih ni, tengok gajah nak dapat macam mana Kolbun Fakih ni. Kolbun Fakih ni tengok ke mana gajah ni. Kan. Okey, kita oleh kerana kita ni tak berapa ada pengalaman sangat berhadapan dengan gajah, melihat gajah dalam dekat zoo saja kan. Saya pun lama dah tak pergi zoo. Apa tengok gajah dekat TV je lah kan. Okay, kita tengok apa yang ada dalam video ni tentang gajah. Boleh dengar tak dia punya muzik dia? Boleh. Hello friends, welcome to Happy Learning. In this video, we're going to learn about the world's largest animal. Presenting the elephant. As you already know, the elephant is the largest terrestrial animal in the world, second only to the enormous blue whale. There are two types of elephants, the African elephant and the Asian elephant. It is very easy to tell them apart by looking at their ears. The African elephant has larger ears, and their shape is like the silhouette of the African continent. You can see it here, can't you? Don't they look like Africa? Elephants are herbivore mammals, only feeding on grass, and a lot of it too. They need to eat around 150 kilos daily. It's not surprising that they can weigh up to 7,000 kilos.
An intriguing fact is that elephants can't jump. They are one of the few four-legged animals which can't do it. On the other hand, they do love water and are excellent swimmers. They have a great sense of smell and hearing, though their eyesight is not very good. As you can see in the images, they have large ears and a long trunk, which they use for many different things, like eating, collecting objects, or for drinking and for communicating. A female elephant's pregnancy is around 22 months long. That's almost 2 years. Amazing. When the babies are born, they weigh 100 kilos, and they are, from that moment on, looked after and cared for by all the members of the herd. Oh, I almost forgot. Elephants are very social animals and live in herds made of various family members and guided normally by an elderly female. They are also very caring, always helping each other. Elephants can live up to 70 years old. That is, if the human beings leave them alone. Unfortunately, they have been rapidly disappearing from our Earth's surface. Poachers hunt many elephants illegally to hack off their ivory tusks. On top of that, their habitat is diminishing due to deforestation, leaving them in great danger of being extinct. They're about to disappear. To make sure this does not happen, we ask you on behalf of Happy Learning to look after and respect our nature and all living things on the planet. If we all become concerned about not dirtying, recycle more, and consuming only what we need, hopefully the elephants, as well as many more living creatures, have a chance of survival. Goodbye, friends, and don't forget to subscribe to Happy Learning TV. Okey, kita dah tengok dah tentang gajah nah, berkenalan sikit lah dengan gajah ni kan, makhluk Allah. So, apa ni, rupanya ada beza dah telinga. Kalau gajah Afrika, dia telinga dia lagi besar. Maksud dia, dia gajah yang gajah besar lah. Kan, bukan memang gajah besar kan, tapi compare dengan kita punya sebelah Asia ni, gajah kita kecil berbanding dengan sebelah Afrika kan. So memang ini makhluk Allah lah, makhluk Allah yang paling besar sekali di atas darat. Sebab dalam laut ada lagi makhluk Allah yang besar kan. So apa ni, di atas darat ni makhluk Allah dari segi animals ni, dari segi haiwan ni, iaitu gajah lah kan. So kalau kita nak cerita dekat anak-anak kita nak tahu pasal gajah ni, bolehlah buka YouTube, boleh juga tengok banyak sebenarnya YouTube. Yang ni salah satu lah yang kita boleh tunjuk makhluk Allah yang Allah buat dia ni besar, dia duduk di atas darat. Ni makhluk Allah ni yang besar. Tapi tadi dia tanya dinosaur besar lagi, doktor apa cikgu, dinosaur besar lagi. Agak-agak dinosaur wujud tak? Pada pandangan cikgu sekalian. Dinosaur wujud tak dinosaur? Wujud kot, tapi zaman kita tak ada lah. Zaman kita tak ada dah kan. Tapi kalau ikut sebab ada kitab juga dalam yang berkaitan dengan haiwan, Kibarul Haiwan, apa tajuk dia tu, memang cerita pasal haiwan yang besar. Sebab kan kalau kita punya maklumat dalam Islam, bumi ni
yang diceritakan dalam tarikhul Islam, dalam tarikh-tarikh Islam ni, dalam sejarah-sejarah Islam ni, bumi ni sebelum manusia mai duduk kat atas muka bumi ni, haiwan duduk. Makhluk lain dah duduk dah dekat atas muka bumi. Kita ada makhluk yang last kali duduk atas muka bumi kan. Jadi apa ni, jadi haiwan yang besar memang duduk, dan salah satunya adalah dinosaur tu lah. Kita sebutlah dinosaur kan, tapi dalam ni akbarul haiwan ke apa dia sebut, ada kitab dia memang sebut tentang haiwan besar yang duduk di atas muka bumi sebelum manusia turun. Cerita dia sebab haiwan-haiwan ni dah lama dah, depa ni kira senior pada kita lah. Kan macam kucing apa tu, depa tu kiranya generasi senior, kita ni junior pada kucing. Jadi sebab kita baru turun daripada syurga kan, kita apa ni, Adam makan buah khuldi tu kan. Jadi disebabkan perkara tersebut, sebab musababnya yang mana Allah nak turunkan manusia di atas muka bumi ni. Jadi sebabnya kejadian tu jadi manusia dihantar ke atas muka bumi. Padahal dekat muka bumi haiwan dah memang ada. Makhluk lain dah memang ada lama dah. Sebelum pada kita. Jadi jangan buat main lah dengan kucing. Kucing memang senior kita. Saya dengar ni pun daripada ceramah siapa. Oh ya betul lah. Jadi kita ni junior lah. Makhluk manusia ni junior lah berbanding dengan haiwan lah. Kucing semua dah ada. Depa ni lama dah, keturunan depa lama dah duduk di atas muka bumi ni. Kita baru turun je kan. Nabi Adam lah manusia pertama. Tu pun cerita Nabi Adam ni nak cerita dak, saya nak cerita juga pasal cerita Nabi Adam ni, sajalah nak share. Sebab dalam kelas saya, sebab sini tak semua Muslim kan. Tak ada, kita tak menerima staff ni kan. Untuk tadika semua Muslim kan. Tak ada. Tadika kita. Semua Muslim buat masa sekarang. Okey, taklah saya sebab Dulu dalam ada. kelas saya dulu ada. Ya. Okey, tak apalah sebab dalam ni nak cerita dalam kelas. Dalam kelas tu nak cerita manusia ni perlu tak pada Tuhan masa tu. Nak cerita manusia ni perlu tak pada Tuhan. Lepas tu apa logiknya? Apa logiknya manusia ni perlu pada Tuhan? Manusia ni diciptakan. Sebab kita kan ada mak ayah. So Tuhan ni apa dia? So, peranan dia ni dia macam etis lah. Apa argumentnya di situ? Ada juga. Maksud dia ada penghujahan jugalah di antara student-student tu. So tapi last kali tu nak cerita ending tu, saya cakap lah kita ni mai pada mana? Kita mai pada mak ayah kita. Of course lah, sains telah membuktikan pencantuman antara sperm dan ovum tu telah melahirkan satu zygote ke apa kita sebut dalam sains kan. Zygote lah apa dia punya tu kan, last kali membentuk tak ingatlah istilah dalam sains tu, last kali membentuk satu lembaga manusia lah yang mempunyai semua yang lengkap kan. So kita mai daripada mak ayah kita. Mak ayah kita mai daripada mana? Mak ayah kita mai daripada mak ayah dia. Mak ayah tok kita mai daripada mak dia. Tok nek kita mai daripada tok nek dia. Last kali tanya sampai kita pun tanya daripada induk dia, daripada mak ayah dia, daripada mak ayah dia. Last kali macam tak dapat punca. Manusia pertama tu mai daripada mana? Tak jumpa manusia pertama. Dah kat situ dah pakat pening dah dalam kelas tu hari tu. Tak jumpa. Dah kita duk tengok ni mai pada mak ayah dia. Lepas tu tak habis. Cerita tu tak habis. Dah ada mak ayah kan. Sampai kat mana punca manusia pertama tu? Last kali tak ada jawapan lah. Tak ada jawapan. Manusia pertama tu takkanlah dia jadi sendiri. Kan? Sebab kita duk percaya sains yang kata manusia tu dia tidak menjadikan dirinya sendiri. Dia terjadi hasil daripada sains kata, hasil daripada ni dan jadi manusia. Takkan kita nak percaya manusia mula-mula tu dia jadi sendiri. Kat situ logik sudah dinyatakan lah kat situ kan, logiknya macam mana kan. Jadi of course dia kena ada yang menciptakan pada manusia yang pertama tu.
manusia pertama tu mesti dah ada yang menciptakan dia. Takkanlah dia jadi sendiri sedangkan yang lain kita terima ada induk lah, ada induk kan. Takkan hotlah kali tu dia kata jadi sendiri. Ya, tak logik lah. Yang lain tu semua kita terima sebagai logik ada induk. Takkan hok mula-mula tu kita kata jadi sendiri. So mestilah di situlah peranan. Di situlah mengaku kewujudan Tuhan. Maksud dia ada kuasa yang menciptakan manusia. Kuasa itulah mestilah satu kuasa yang sangat hebat. Kan macam tu juga haiwan ni. Kan haiwan ni takkan dia jadi sendiri je last sekali tu dia jadi sendiri. Jadi sendiri ke? Tak. Last kalinya secara logik pun dia kena dijadikan. Dia ada pencipta dia. Sampai dijadilah yang mula-mula sekali diciptakan. So jadi di situ peranan Tuhan. Maksudnya Tuhan tu wujud ke tak? Wujudlah lah kali. Secara logik pun kita boleh hujahkan bahawa Tuhan tu memang wujud. Sebab takkanlah kita nak kata jadi sendiri sebab asalnya kita kata kena ada induk. Kena ada sesuatu sebab dan musabab dia. So sebab di sini yang manusia pertama tu adalah sebab adanya Tuhan dan Tuhan mencipta manusia. So senyaplah budak-budak tu. Okey, tak apa, itu apa yang berlaku dalam kelas lah. Jadi kita, itu budak-budak besar kan. Budak-budak kecil ni tak apa, dia pun boleh terima lagi sebab fitrahnya mereka bersih lagi kan. Kita kata gajah ni dia macam ni lah. Ni apa yang kita boleh ambil pada video ni. Okey, sebelum saya nak pergi kepada slide seterusnya, saya nak tanya dulu cikgu-cikgu. Macam agak-agak lah kan. Macam mana kita nak kaitkan qalbun faqih ni? Yang kita dah tengok kan tadi qalbun faqih tu dia kena ada elemen akidah, dia kena ada elemen akhirat, dia kena ada elemen hukum hakam. Kan so kalau tengok gajah ni macam mana kita nak kaitkan. Okey, siapa nak share? Siapa nak share? Mungkin macam mana nak kaitkan qalbun faqih dengan gajah? Agak-agaklah bukan agak-agak macam pandangan lah. Kok mana kita boleh kaitkan? Okay, siapa-siapa? Cikgu Fariza ke? Cikgu Ina ke? Cikgu Dalila ke? Cikgu Nafisha ke? Saya nak kaitkan gajah ni dengan kalau kita nak pakai elemen qalbun faqih. Kan kita cerita gajah kan, kalau kita ajak gajah tentang gajah kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Mungkin siapa-siapa nak cuba? Siapa-siapa pun tak apa. Cikgu Ina ke? Tentera Oh, nak kaitkan dengan satu ayat Quran tu lah. Okey. Ni dah memang advance ke depan lah, betul Memang saya nak cerita pasal ayat Quran tu. Okey, betul lah tu. Tepat sekali cikgu-cikgu. Nama cikgu mestilah kan advance satu langkah dah ke depan kan. Okey, betul lah tu. Betul. Saya... gajah tu haiwan yang kuat. Seekor penting. Tekan. Okey. Bukan dah. Mayunya. Tu musuh datang. Kalah kak.
Okey, ada cakap ke Cikgu Nafisha? Okey. Panglima perang kan, panglima perang kan. Panglima perang. Kalau ikut zaman Nabi, cakap. Kalau ikut sejarah zaman Nabi, ada panglima perang. Macam dalam perang yang Abraha gunakan dalam peperangan. Zaman Nabi dulu dia guna gajah sebagai kenderaan dia, tunggangan dia. Sifat lembut. Tapi dia haiwan-haiwan yang kuat. Dia boleh cubit. Maksudnya dia boleh jadi tentera, kan dia boleh ikut arahan, tapi sama dia kuat lah untuk dia dijadikan sebagai tentera tu kan. Dalam perang Abraha. Terputih-putih lah cikgu. Lepas tu dia okey, tak apa, betul apa yang disebutkan tadi oleh Cikgu Nafisha tadi, tentera panglima perang yang antara word-word yang saya dengar dia terputih-putih, lepas tu dia agak bergema kot. Saya rasa tadi tak apalah. Okey. Betul lah tu kalau kita nak kaitkan dengan qalbun faqih ni, pertamanya kalau kita nak cerita ni pasal kat anak-anak didik kita nak cakap pasal gajah. Kan, of course kita cakap tentang gajah tu apa yang depa tahu dulu. Apa yang depa tahu, depa pernah pergi zoo, depa pernah tengok gajah dekat jalan masa depa balik Kelantan ke, dekat mana ke kan. Ada pengalaman berdepan dengan gajah ke apa mak ayah dia ke kan. So apa pengalaman dia dengan satu makhluk Allah ni nama dia gajah. Dalam bahasa Inggeris kita sebut elephant. Lepas tu kita suruhlah dia lukis gambar ke. Macam mana saya tengok ada satu sebab anak saya ada darjah 1, dia balik dia lukis gambar gajah menggunakan jari kot. Dia guna jari je. 5 jari ni. So nampaklah belalai dia. Saya pun tak ingat. Dia letak jari tu macam tu kot. Dia letak macam ni kot. Jadi nak nampak cuma dia tambah sikit dekat telinga, dekat apa. Tapi belalai gajah dengan ekor gajah tu nampak pada 5 jari tu. Macam mana tau. Tapi nampaklah gajah tu. Jadi bolehlah kita buat aktiviti-aktiviti yang terkait dengan gajah. Yang tu cerita gajah lah yang apa ni yang terkait dengan gajah ni. Okey. Sebenarnya nak cerita apa? Saya nak cerita okey, kalau antara aktiviti-aktiviti lain ni yang ni saya rasa cikgu-cikgu pun memang duk buat dah kan. Kalau kita nak cerita tentang sesuatu perkara tu selain pada kita bagi benda tu, kita suruh depa berwarna. Lepas tu body part of elephant ni pun kita boleh apa samanya gajah dengan kita. Apa samanya gajah dengan kita kan. Okey, gajah pun ada mata, tapi mata gajah macam ni. Gajah pun ada telinga gajah besar daripada telinga kita. Ni antara benda-benda yang ada, yang kita ada, gajah ada tapi lain. Ni pun boleh kaitkan juga. Hebatnya yang menciptakan. Kan, yang menciptakan gajah ni hebatlah. Dah lah manusia dia buat macam ni, lepas tu gajah pula dia buat macam ni. Tapi function dia sama. Mata dia untuk tengok, kita pun ada mata untuk tengok kan. So maksud dia yang menciptakan itu sangat hebat dan sangat bijaksana. Memang bila benda alam, dia qalbun faqih ni, alam ni adalah reflection kepada yang menciptakan alam. So kita tengok alam ni dan kita reflect yang menciptakan. So apa sajalah. Yang ni gajah of course. Pasal apa dia ada belalai, kenapa dia minum macam mana, dia ambil makanan macam mana, dia itulah maksud dia sangat amazing lah, menakjubkan. Walaupun kita tengok gajah ni, dia sangat istimewa. Gajah ni walaupun dia berat badan dia tu kan, tadi kan dalam video tadi dia kata berat dia tu sehari dia boleh makan 100 kilogram rumput ni lah grass, dia boleh
apa daun warna-warna hijau ni kan, daun-daun hijau ni dia boleh makan. So memang berat lah, memang sangat amazing lah, menakjubkan makhluk yang macam ni kan. So kita memang boleh kaitkan lah istimewanya makhluk ni. Dia pun ada otak juga, ada otak dia, tapi kita pun ada otak. Apa beza otak dia dengan otak kita? Boleh juga buat perbandingan macam tu kan. Pada anak-anak ni, dia memang benda yang baru lah pada dia. Okey, lepas tu, tak buka kat siapa? Baik. Sekali. Tidak, okey. Okey, lepas tu kita pun mungkin akan boleh tanya dia, apa yang ni sebabnya kan kita selalu dengar ada cerita-cerita dalam buku cerita biasa kan. Dalam buku cerita biasa tentang ada cerita gajah dengan semut. Ingat tak gajah, tapi gajah dalam peristiwa tu, gajah tu dia macam nak bergaduh dengan semut tu lah kan. Ada kan cerita dalam banyak cerita yang gajah dengan semut ni yang dia nak lalu kat situ ada kawasan semut. Jadi dia pijak juga dia punya sarang semut tu kan. Itu dalam cerita buku-buku cerita kita ni lah, yang anak-anak kita ni memang baca lah benda-benda cerita gajah dengan semut, gajah dengan apa lagi. Tak tahu dah gajah dengan apa, tapi selalunya ada gajah dengan semut lah. Ada gajah dengan apa tak pasti lagi. Okey, tapi ni yang istimewanya gajah ni, ini cakap pasal gajah no. Okey, istimewanya gajah ni jeng jeng jeng. Tersilap. Ni rupanya kita punya di dalam Al-Quran, Allah ada sebut cerita pasal gajah. Sebab di dalam Al-Quran ni kan, dalam Quran dia ada haiwan-haiwan yang disebut di dalam Al-Quran. Antaranya gajah, lembu, semut, lagi ikan paus yang menelan Nabi Yunus tu. Lepas tu cerita pasal anjing Ashabul Kahfi yang duduk dalam gua kan, yang tidur sampai berapa ratus tahun tu. Lepas tu cerita tentang unta, lepas tu cerita tentang laba-laba, cerita tentang burung Hud, cerita tentang Nabi Sulaiman, yang tu kan. So yang ni untuk hari ni punya cerita adalah tentang gajah. Tu dia. Cerita tentang gajah kan. Kat budak-budak ni mesti seronoknya kalau dah lah masa kita pun buat lah macam action, macam happy untuk belajar tentang gajah sebab kita dah kenal dia dah tadi secara fizikal. Rupanya dia ni ada cerita. Memang hebat lah gajah ni sampai ada cerita dia tentang Quran. So kita pun bagilah anak-anak didik kita tu dengar apa yang Allah sebut tentang gajah. Apa kisah dia dalam Al-Quran. Apa kisah gajah ni. Maksud dia punya datuk nenek moyang mereka senior-senior dia lah. Senior-senior dia. Datuk nenek mereka, keturunan mereka ni dah disebut lah ni kan. Kita tengok gajah. Kita teringat Al-Quran. Quran pernah sebut. Kalau kita pergi zoo tengok gajah. Oh, Quran sebut gajah ni. Dia punya tok nenek gajah dia dulu ada cerita dia yang telah Allah rakamkan di dalam Al-Quran. So kita dengar sikit nah. Tak dengar pun. Boleh ke dengar? Kenapa tak dengar suara? Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil faja'alahum ka'asfin ma'kul.
Okey. Allah sebut dalam surah Fil, Al-Fil, tentang Al-Fil tu maksud dia tu pun adalah gajah lah, kan. Allah sebut iaitu ada 5 بسم ayat. الله الرحمن الرحيم Saya baca dulu. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل Maksud dia di sini maksud dia alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu memerhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak kepada tentera bergajah. Ashabil fil ni adalah tentera bergajah. Tadi seperti mana yang cikgu siapa tak saat ni yang sebut tak saat ni tentang tentera bergajah Abraha. Abraha. Dia punya nama raja dia tu adalah nama dia Abraha. Dia ni beragama Kristian lah kita kata. Yang dia beragama Kristian tapi disebabkan oleh kedatangan Nabi Muhammad ni dia tak mau terima bahawa sebab kota suci dia tu adalah kota Mekah Kaabah tu dia tak boleh nak terima sebab orang pi ziarah Kaabah tu sebab masa tu dijaga oleh datuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Abdullah Abu Talib kan Abdul Muttalib tu bapa saudara dia. Abdul Muttalib tu datuk dia yang menjaga Kaabah iaitu masa tu mereka tu adalah mengikut ajaran Nabi Ibrahim lah. Diikut millata Ibrahim. Millah agama millata Ibrahim. Masa tu kan Nabi Muhammad tak dilahirkan lagi. Jadi millah agama yang diikut pada ketika itu, ajaran pada ketika itu datuk nenek dia tu adalah millah Nabi Ibrahim. Jadi Allah merakamkan balik cerita ni di dalam Al-Quran dan dipersembahkan dan diberikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allah kata, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap tentera bergajah? So maksudnya kita cakap kat anak-anak ni bagi tahu kata di dalam Al-Quran pun Allah sebut cerita pasal gajah ni. Ayat dia bunyi macam ni kan. ألم يجعل كيدهم في تضليل Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Kaabah itu sia-sia? Maksud dia tentera Abraha bergajah, tentera Abraha dia ada gajah banyak. Dia jadi tentera. Gajah tu jadi tentera. So dia nak guna gajah-gajah ni bawa pi ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Tapi Allah kata, bukankah dia ni yakni Allah telah menjadikan tipu daya depa tu untuk menghancurkan Kaabah tu sebagai sia-sia. Kan? Allah sebut, Allah bagi tahu. Kemudian وأرسل عليهم طيرا أبابيل ni cerita satu lagi. Tairan ababil. Yang ni satu lagi haiwan yang disebut di dalam Al-Quran. Tairan iaitu burung ababil. Burung ababil ni ada kalau kita nak tengok dalam tadi saya Google juga ababil ni burung dia apa. Nanti cikgu-cikgu kalau ni cuba type tengok. Saya pun tak explore apa dia itu ababil ni. Burung ababil ni burung apa lah ni kita sebut secara saintifiknya. Tapi maksudnya nak cerita perihal yang terkait dengan alam. Allah dia menceritakan perihal tu, dia cerita kisah-kisah tu semua yang ada di keliling kita. Jadi bagaimana nak menghancurkan tentera bergajah Abraha tu iaitu dengan tairan ababil, dengan burung. Tairan ni adalah burung yang berbondong-bondong iaitu banyaklah burung ababil ini. Lepas tu Allah sebut juga ترميهم بحجارة من سجيل jadi burung tu buat apa? Dia membawa hijarah min sijil. Dia bawa batu. Dia bawa batu daripada neraka. Yang batu yang dibakar dengan api neraka dan untuk dibagi apa? Dilemparkan, dijatuhkan kepada tentera. Tak tentera manusia tu lah. Tentera manusia tak termasuk gajah. Sebab ada yang tanya gajah kena tak? Tu tak terkena.
Gajah tak akan terkena. Yang kena tu hanyalah manusia. Jadi apa ni, tarmihim bihijarati min sijil. Burung-burung tu dia pegang, lepas tu dia lepaskan batu-batu tu, kenalah tentera-tentera tu mati. Lepas tu Allah cerita lagi. فجعلهم كعصف مأكول. Kemudian Allah cerita lagi bagaimana keadaan orang tu mati, iaitu dia mati tu seperti mana daun yang dimakan ulat. Bila kita tengok daun kan, lepas tu kita tengok ada ulat kat dia tu, daun tu jadi lubang. Sebab apa ada ulat makan kan kat tengah. Kan kita tengok daun pokok pelam kalau ni kadang kat rumah saya lah selalu tak naik buah bila ulat makan daun tu kan, kita memang takkan naik buah. Jadi daun tu dia lubang. Lubang. Jadi macam itulah yang berlaku kepada tentera manusia Abrahah yang dia niat nak pergi runtuhkan Kaabah tu, dia kena api tu terus badan dia jadi lubang-lubang dan matilah. Of course lah kan mati. Jadi betapa hebatlah, maksudnya kita kata kita duk tengok gajah macam tu je tanpa kalau kita bagi tahu kat anak-anak ni, rupanya kita tak boleh. Kalau nak dapat qalbun faqih ni, kita tengok gajah, kita kena tengok dulu dia ada sejarah yang telah dirakamkan di dalam Al-Quran tentang tentang apa dia dalam surah Al-Fil ini, ya. Okey. Tu lepas tu kita pun mungkinlah kalau nak bagi best sikit, kita sebabnya anak-anak ni dia lagi suka gambar berbanding dengan tulisan. Dia lebih suka tengok gambar untuk dia faham berbanding dengan tulisan. So untuk qalbun faqih ni kita akan guna image banyak untuk kita dapatkan kefahaman. Qalbun faqih itu kefahaman menggunakan qalbun faqih ni, selain daripada kita guna elemen-elemen yang 5 tadi untuk kita kaitkan, tapi pendekatan yang kita nak bawa di sini adalah menggunakan gambar ataupun image untuk faham. Image gajah. So yang ni kita boleh word juga, kita boleh ajak mereka. Al-fil itu maksud dia gajah. So al-fil itu adalah dalam bahasa Arab elephant dalam bahasa Inggeris, dan gajah. Comel tak gajah ni? Comel. Gajah warna apa? Warna kelabu ke apa ke kan. So dia faham gajah, dan dia faham kita nak bawa cerita tadi. Okey. Lepas tu dia nak tekan tak boleh nak jadi. Ni okey, ni gajah. Lepas tu tadi kan ayat yang kedua tadi, ni ayat pertama. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kita bawa mai pendekatan, kita nak bawa mai image, nak bagi dia faham. Ayat tu je nak bagi faham. Tidakkah kamu tahu bagaimana Tuhan kamu yang ini Allah telah melakukan kepada angkatan tentera bergajah yang nak cubaan dia nak meruntuhkan Kaabah. So kita tunjuk ke anak-anak kita ni, tunjuk gambar. So ni gambar ni nak menghuraikan ayat tu. Ayat tidakkah kamu ni. So dekat sini ada gajah, dekat sini ni ada tentera. Ni Abrahah lah ni. Umpama dia gambar imajinasinya Abrahah ni. Yang ni. Jadi mereka ni duk siap-siap. Mereka bawa gajah ni nak pergi runtuh Kaabah ni. Anak-anak ni ingat, cuba mereka bayangkan. Ni nak bagi mereka faham kan. Nak bagi faham ayat tu. Ayat yang tadi tengok dah gajah kan. Lah ni nak faham. Oh Allah pernah cerita. Dulu ni datuk nenek moyang gajah ni. Dia ada cerita dia ada sejarah dia yang mana manusia telah menggunakan depa ni nak bawa nak pi runtuhkan Kaabah. Allah sebut alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tengoklah gambar gajah ni kan. Lepas tu ni dia Kaabah. Kaabah ni yang sekarang ni.
So nak runtuhkan ni. So dia ada kesinambungan kan bila kita tunjuk gambar. Oh, budak-budak tu faham. Oh, dulu ni gajah tu dengan nama dia Tentera Abraha tu, dia guna gajah untuk nak pi runtuhkan ni lah. Kaabah ni lah. So nampak kan dia bila kita guna gambar dia lagi nampak sebab gambar dia duduk tengok. Anak-anak kan dia tengok kan. So Kaabah ni memang dia duduk tengok pun. Kan cerita gajah lah ni kita dah boleh lepas pada habis ni kita dah boleh kita dah boleh buat macam lukisan kan. Okey, pilih gambar-gambar yang sesuai untuk yang kita baca tadi surah Al-Fil ni. Gambar apa? Gambar gajah, gambar Kaabah, gambar burung, gambar daun, gambar ulat. Banyak gambar. Mesti best hari tu. Kan mesti best punya lah. So dia dah faham surah Al-Fil tu, lepas tu dia boleh try tu imagine apa yang telah berlaku pada kejadian Al-Fil tu. Oh, dia pun tu nak runtuhkan yang ni lah. Yang ni mak ayah saya pernah pi. Dia pun ceritalah kan. Contohnya kalau tu dia pun pernah pi anak tu lah kan. Okey. Yang ni dalam surah tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Maksud dia tidakkah kamu mengetahui bagaimana aku telah ni kaidahum ni. Bukankah Allah telah menjadikan rancangan jahat depa tu, rancangan jahat tentera bergajah nak pergi runtuhkan Kaabah tu dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka. Maksudnya Allah bagi tahu kaidahum ni, maksud dia kaidahum rancangan jahat. Ni Abraha ni kalau tengok gambar ni, Abraha ni dia duk fikir macam ni akan jadi. Gajah dia akan main, kan gajah besar. Jadi sesuai lah nak runtuhkan Kaabah tu. Dia tolak macam ni. So dia imaginekan jadi macam tu lah Kaabah tu. Gambar ni kan. Kaidahum rancangan jahatnya. Rancangan jahat. Allah cerita di dalam Quran. Dia rancangan jahat Abraha untuk menjadikan gajah tu pijak-pijak lah Kaabah tu. Kan. Lepas tu Allah kata, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Allah jadikan rancangan jahat mereka tu tak jadi. Tadlil. Tadlil ni maksudnya musnah. Sebab apa? Sebab apa jadi macam tu? Apa yang nampak ni? Sebenarnya, kalau cikgu-cikgu boleh tengok kan, gajah tu dia tak mau pi. Gajah tu tak mau pi. Dia pun duk tarik. Jom pi Mekah. Jom. Dia tak mau berjalan. Dia tak mau berjalan gajah tu. Dia kan ialah kan dia tak mau dia nak pergi meruntuhkan Kaabah tu. Bila kita tarik dia untuk pergi ke haluan ke Mekah kan untuk nak ni, dia macam tak mau bergerak gajah tu. Tapi bila nak balik masa tak jadi dia nak macam patah balik lah. Itu yang diceritakan lah. Tapi dalam ayat Quran ni maksud dia memusnahkan, Allah memusnahkan kaidahum tu, rancangan mereka tu dengan gajah pun main peranan, tak mau pi. Sebenarnya gajah tu pun tak mau pi. Kan? Kiranya okey lah kan. Lepas tu, lepas gajah tak mau pi, yang ni peranan burung. Ni pun antara yang kita boleh tunjuk gambar burung. Di dalam tu kan ada cerita tayran ababil. Allah buat apa? Allah wa arsala alaihim tayran ababil. Allah telah menghantar kepada mereka rombongan burung yang banyak. Tiba-tiba je kelam. Mai mana burung ni? Kita pun ceritalah kat anak-anak murid kita kan. Tengok gambar ni. Tengok gambar ni. Masa mereka duk ajak gajah tu nak pi runtuhkan Kaabah tu, tiba-tiba burung banyak. Masya Allah. Anak-anak kenal tak burung? Kenal tak burung kan? Sebelum tu kita tunjuklah kat mereka gambar ni. Tak bergerak pula dah. Ini teknologi yang tidak bergerak. Ni dia gajah tak mau bergerak kan? Tak mau bergerak.
maksud dia tarik susah lah. Susah untuk tarik gajah tu untuk pergi ke Mekah. Lepas tu tiba-tiba burung banyak datang di atas kepala mereka. Di atas kepala tentera Abraham. Maksud dia tak mau bergerak tu tak sampai lagi lah. Tak sampai lagi ke Mekah tu, ke laluan Mekah tu tak sampai pi lagi. Dah tengah jalan dah burung tu mai dah. Tayran ni maksud dia ialah burung. Tayran bahasa Arab, bird bahasa tapi ababil, ada orang kata tayran ababil ni ada istilah lain lah kot. Saya yang tu depa ada buat research juga apa yang dimaksudkan dengan tayran ababil ni. Burung apa saya tak tahu yang tu kena tengok balik lah yang tu. Tapi tayran tu maksud dia adalah burung. So kat sini anak-anak dah boleh nampak dah burung, gambar tayran ni bahasa Arab. Satu lagi kita letaklah bahasa Inggeris tu kan, bird ke apa ke kan, burung. Kan. Lepas tu Allah sebut, tu ni gambar ni. Kita tengok kalau ada gambar. Allah ni wa arsala alaihim. Allah telah menghantar tayran ababil. Tiba-tiba gelap, langit jadi gelap dengan burung. Langit jadi gelap dengan burung tapi dekat kaki burung tu ada cahaya. Dia buat apa? Tu dia tarmihim bihijaratin min sijil. Ni kita boleh cerita ni kat budak-budak. Tu dia burung bawa batu. Ni tak ada ni dalam cerita apa? Dalam cerita apa ni? Bobo boy apa tak ada. Ni cerita bobo. Ini cerita cerita bobo boy ada bobo boy kan ada yang ada 3 tu kan. Ada yang api, ayak ke apa. Satu lagi anak saya duk tengok. Jadi saya pun tumpang tengok jugalah apa yang ada dekat bobo boy tu. Lepas tu, tapi nak katanya burung ni, ini cerita lagi betul. Anak-anak sekalian lah kalau kita cakap kat anak-anak ni. Tengok burung ni, yang ni lah yang Allah sebut ni. Burung-burung tu dia bawa batu dekat kaki. Batu tu kecil je. Dia kan kecil je kan burung. Burung ababil ni kecil. Burung yang kecil. Tapi batu yang dibawa tu kecil. Tapi batu dibawa tu adalah min sijil. Daripada sedih tanah yang telah dibakar lah. Sijil ni nama neraka. Maksud dia batu tu telah dibakar dengan menggunakan api sijil. Tu gambar dia macam tu. So dia dah boleh bayang lah. Dia boleh bayang. Dia dah mula faham. Allah kata tu dia naik apa ni anggur apa tu? Cerita Abrahah ni dia nak pergi runtuh Kaabah. Kaabah tu adalah satu tempat suci umat Islam. Dia nak meruntuhkan Kaabah tu. Kita pun buatlah intonasi yang macam teruja kan. Tiba-tiba gajah tak mau bergerak. Tiba-tiba ada burung bawa batu. Ini kalau nak cakap tentang logik memang tak logik lah kan. Betul tak? Tapi nak katanya kita ni orang Islam. Sebab itu kita qalbun faqih. Kan? Qalbu faqih tu kita faham dengan qalbu, bukan dengan logik. Tapi Islam tidak menolak logik. Islam tidak menolak logik. Okey, sebab tu tapi kita kena faham dengan qalbu. Kalau nak fikir logik memang tak logik lah, kan? Tapi oleh kerana benda ni Allah cerita, dia ambil manalah batu tu. Takkan batu tu kaki dia tak panas ke, tak pecah ke kan? Kaki burung tu. Macam-macam pula lah yang logik yang sebab itu kita Islam kita ini untuk makluman untuk cikgu-cikgu lah. Maksudnya kita sumber utama, tak kira lah dia bukan main dengan logik ke apa ke. Yang mula-mula sekali ilmu ataupun ilmu kepada umat Islam ni daripada Al-Quran. Quran dengan sunnah. Tapi dalam Al-Quran sunnah tu banyak benda saintifik. Banyak benda logik, rasional. Tapi ada juga perkara-perkara yang bersifat ghaibiyat. Benda-benda ghaib. Tapi yang ni tak nampak ghaibiyat lah sebab yang ni diceritakan. Tapi kalau orang yang tak percaya kepada Al-Quran, dia tak terima lah benda ni kan. Tapi oleh kerana kita, sebab itu qalbun faqih, sebab itu faham itu pada qalbu. Okey. Itulah nak cerita. Lepas tu kita pun ceritalah dengan anak-anak kita ni. Lepas tu burung tu buat apa? Burung tu jeng jeng jeng. Burung tu dia buat apa? Burung tu dia. Tu dia burung tu telah melepaskan tarmihim bihijaratim
Yang ni lah. Tarmihim bihijar. Melontar. Dia lontar. Tarmi. Apa ni? Tarmihim bihijaratin min sijil. Tu jadi apa? Tu dia habislah. Kena. Tapi yang kena tu pada manusia lah. Ya. Okey, dia melontar. Budak-budak tu akan imagine tu dia. Burung tu bawa api, bawa batu yang ada api dan dia lontar dekat orang-orang tentera Abrahah tu yang nak pergi runtuhkan Kaabah. Lepas tu apa jadi? Maka faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka akan jadi seperti apa yang jadi? Orang-orang tu dia akan jadi seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Inilah daun apabila dia dimakan ulat dia jadi lubang. So badan dia akan jadi macam tu. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ka'asfin tu adalah daun, ma'kul tu dimakan. Jadi ka'asfin daun yang seperti dimakan. Jadi siapa yang makan daun? Ulat lah kan, jadi lubang-lubang-lubang. So kita tengoklah, kita buat tunjuklah dekat anak-anak. Tengok lubang. Jadi bayangkan dekat daun tu, lubang tu kena dekat, jadi dekat badan orang yang nak pergi runtuhkan Kaabah tu. Disebabkan oleh batu yang ada api tu, dia kena kat badan, terus badan tu jadi lubang. Macam ni. Tu dia Allah cerita sampai Masya Allah. Kalau kita boleh tunjukkan dari sudut imajinasi, image-image gambar yang yang sebab benda ni bersifat alam. Kita ada dekat alam kita ni ada daun, ada ulat, ada burung, ada batu. Semua-semua tu adalah alam. Dan kita boleh tengok benda tu. So kita kena imajinasikan, kita kena tunjuk, kita kena gambarkan kepada anak-anak ni supaya dia imajinasikan, dia visualizekan dalam minda, dalam qalbu dia lah, untuk dia faham kan. Visualizekan benda tu dalam qalbu dia. Tu dia bukannya so dia macam itulah betapa apa yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran tentang gajah. Lepas tu habislah 5 ayat saja. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. 5 ayat tu kita suruhlah dia hafal kan. Okey, so kita nak kaitkanlah kan. Yang tadi pun dah, kalau budak-budak tu dah boleh nampak gambaran macam tu pun, dia dah boleh dah. Sebenarnya dia dah faham ayat tu, dia faham gajah. Lepas ni kalau dia tengok gajah pun dia akan ingat ayat yang Allah sebut, cerita tentang gajah yang Allah sebut di dalam Al-Quran kan. So kita boleh kaitkan dengan 5 elemen qalbun faqih ni, iaitu Allah Maha Berkuasa, Allah arahkan gajah dan burung untuk ikut arahan. Memang maksud dia semua makhluk ikut arahan. Jadi kalau takkan kita yang lebih cerdik daripada makhluk lain tak mau ikut arahan Allah. Gajah dengan burung ikut arahan manusia, kena lagi lah. Anak-anak lagi bijak daripada burung dan gajah. Kena ikut arahan Allah. Ni saya nak cerita anak saya yang 7 tahun tu. Nak suruh dia semayang. Kadang-kadang biasalah kan. Kalau orang mai dia memang semayang. Lepas tu saya kata, jomlah kita semayang. Tak ada makna. Jomlah kita semayang. Lepas tu saya cuma kata kat dia semalam. Saya kata, ni nak abang mai ni. Umur 7 tahun kena semayang tau. Allah suruh semayang. Kalau nanti 10 tahun nanti kalau tak semayang, adik Umi nak tibai. Lepas tu dia kata, adik nak kau Umi masuk neraka? Saya cakap kat dia pasal tu. Sebab adik ni anak Umi. Jadi kalau adik tak semayang, Umi yang masuk neraka. Hari cakap hari pembalasan. Pembalasan tu di akhirat tu, kaitkan dengan akhirat. Kalau dia buat tak elok, mak ayah dia kena. Lepas tu dia pergi ambil telekung. Dia pergi semayang dengan abang dia. Aduh, waktu pun macam-macam ragam. Biasa anak bongsu kan. Dia ni lah. Oe lah ni.
anak saya lah kan, tak boleh nak samakan dengan semua orang. Okey, yang tu tapi saya cakap macam tu lah, saya cuba kaitkan dengan di akhirat nanti. Ada pembalasan, ada pembalasan. Kalau buat macam ni, mak ayah cakap ni sebab adik tak balik lagi, tak sebab adik kecil lagi. Jadi Umi dengan bapa yang kena. Takkan adik nak tengok Umi bapa masuk neraka. Lepas tu duk start pergi ambil telekung. Okey. So sebab kita boleh kaitkanlah dengan Allah berikan pembalasan di dunia lagi. Yang tu cerita Al-Fil tu kan. Jadi orang yang berniat jahat nak runtuhkan Kaabah, kiblat Allah, rumah Allah itu bukanlah rumah, maksudnya bukan rumah secara faham, secara rumah nah. Maksud kiblat umat Islam, Kaabah tempat yang suci. Ada niat nak runtuhkan, Allah bagi balasan dia di dunia lagi. Di akhirat apatah lagi lah. Ya. Kemudian hukum kita jaga alam ni, yang ni sebab saya nak kaitkan dengan gajah, dengan burung, dengan ulat, daun semua tadi. So kita kena jaga alam kita ni. Tapi cikgu-cikgu boleh modify. Tapi dia punya term, dia punya elemen dia tu sama aja. Dia yang 5 ni juga. Iaitu yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang hari pembalasan, yang ketiga tentang hukum hakam, yang keempat tentang hikmah hukum hakam tersebut, yang kelima tentang adab dan akhlak. Kita boleh modify lah daripada cerita tersebut dengan menggunakan berpaksikan kepada 5 perkara ini. Okey? Hukum hakam kita jaga alam ini, termasuklah gajah semua tu kita kena jagalah habitat dia. Sebab itu Allah bagi kat kita kan. Macam itulah kita hurai macam itulah dengan anak-anak. Lepas tu hikmah dia, hukum hakam ni, kenapa kita kena jaga alam? Sebab kita ni sebagai khalifah dan kita dapat benda yang baik, feedback yang baik daripada alam kepada kita. Bila kita jaga alam, kita jaga tumbuh-tumbuhan apa semua ni, so kita pun boleh hidup dengan keadaan yang sejahtera. Kan. Dan akhlak adab ni of course lah kita tak boleh yang ni boleh kaitkan dengan cerita apa tu, dia nak pergi runtuhkan Kaabah tu kan. Itu akhlak ataupun adab yang tidak baik lah. Akhlak dan adab tidak baik sebab dia dengki, sebab tempat dia orang tak mai. Abrahah ni dia tempat dia orang tak mai macam mana ziarah, macam mana Kaabah orang peniaga-peniaga akan pergi ke situ dan menziarahi Kaabah, tapi dekat tempat dia ada gereja Abrahah ni, tapi tak ada siapa pun mai. Yang tu lah akhlak yang tak baik sebab dia dengki. So kita jangan dengki. Dia cerita macam tu lah kat anak-anak. So ini antara yang kita boleh cikgu-cikgu boleh modify untuk bagi dia faham qalbun faqih, sebab kita nak dapatkan ilmu tentang surah Fil tu dengan kefahaman qalbun faqih. Habis insya-Allah. Takat itu saja saya punya slot untuk hari ini. Kau apa-apa yang nak kongsikan sebab saya okey. Boleh ke? Allah. So saya minta maaf lah apa ni kekurangan ke apa ke, tapi nampak kan apa sebenarnya yang saya cuba nak sampaikan tu. Sebenarnya apa yang nak cuba bawa tu adalah penggunaan gambar-gambar untuk menghuraikan apa yang ada di dalam Quran tu. Gambar-gambar yang berkaitan dengan persekitaran kita lah. Macam tadi gajah, lepas tu kita boleh daun, lepas tu ulat, semua-semua tu kan. Dan gambar penceritaan itu dalam bentuk gambar. Jadi kita nak bagi kefahaman yang betul-betul fahamlah untuk anak-anak dan menggunakan 5 elemen tadilah last kali tu kan. Okey, saya pertamanya saya nak mohon maaf kerana terpaksa menyelesaikan slot kita ni pada dalam sekitar waktu ni sebab saya kena balik rumah, ada hal untuk anak saya, dia tak ada siapa nak pergi ni, suami ada hal sikit, so nak kena settlekan di rumah. So bolehkah saya mungkin nak bagi feedback sikit-sikit 1 2 apa-apa? Mungkin Cikgu Nafisha ke, Cikgu Ina, Cikgu Asma Syita, Cikgu Zarina. Cikgu Zarina dengan Cikgu Ina sama ke orang lain? Sama.
Sama-sama je. Lepas tu Cikgu Fariza, Cikgu Dalila. Okey, mungkin satu dua sebelum kita tutup. Yang tu sajalah, saya mohon maaf lah segala kekurangan ke apa ini. Tapi asas dia tu ada, cikgu-cikgu boleh tambah sendirilah apa benda yang mengikut kreativiti kan. Gambar-gambar yang tu dia punya point di sini adalah kita nak bagi kefahaman pada anak-anak tu menggunakan image dan juga gambar dan bentuk penceritaan yang macam tu lah. Okay, silakanlah kot. Siapa nak respon sikit-sikit? Okey, bagi kami akan cubalah buat macam mana doktor cakap tu. Asalnya terima kasih banyak-banyaklah daripada pihak kami dapat bantu kami dalam menjalankan pembelajaran kami lah yang akan datang. Terima kasih banyak-banyak doktor. Sama-sama. Saya pun sharing-sharing lah juga. Saya pun walaupun saya tak ngajak budak-budak kecil tapi duk membaca juga kan. Oh, rasa budak-budak ni dia lebih kepada gambar kan. Dia lebih dapat mudah faham bila dia tengok gambar. So kita nak ajak dia tentang Quran tadi lebih kurang Quran. Tapi saya rasa untuk kursus subjek-subjek lain pun sama juga kan. Yang tadi sebab ayat Quran tu. So ayat Quran tu pula kita boleh terjemahkan dalam bentuk gambar untuk dia lagi faham lah. Yang macam cerita gajah tadi. Okey, lagi seorang kot. Seorang ke dua orang ke lagi sebelum kita tutup slot kita. Saya nak kena tangkap gambar ni. Saya nak abad kat Prof Nura. Bukti kehadiran. Kok boleh onkan kamera sambil-sambil cakap? Siapa seorang dua lagi kok nak respon? Cikgu Nafisha ke? Cikgu Asma Syita ke? Fariza, Cikgu Fariza, Dalila. Ada lagi ke? Kalau tak ada, tak apa, kita onkan kamera boleh? Boleh ke onkan kamera? Oh, semua ada kat sini ke? Semua ada ke kat sini? Semua dah ke kat sini? Doktor, Okey. Okey, okey. Kak As tak nampak. Oh, tak nampak dah, hilang dah. Ha. Okey. Okey. Okey, Satna. Okey, 1, 2, 3. Okey. Yang lain ni maksud dia yang nama-nama ni duduk setempat je lah. Ya. Okey, okey, tak apa. Okey, terima kasih Nas semua. Sama-sama. Terima kasih semua. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Slot akan datang. Selamat bertugas. Terima kasih sama-sama. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya keluar dulu nak.